Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita berjumpa untuk berbincang tentang soalan latih tubi. Masih lagi pembangunan insan tapi soalan berkait dengan kemanusiaan. Saya Cikgu Noli binti Osman dan ini merupakan soalan yang akan kita bincangkan pada kali ini. Okey, terdapat 5 soalan dan kita akan tengok satu persatu. Baik, selain daripada nilai kemanusiaan yang terdapat pada teks Sulalatul Salatin, kita juga akan berbincang tentang nilai kemanusiaan yang ada pada novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi kita akan pergi satu persatu selepas ini. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu hasil pembelajaran. Okay, untuk nilai kemanusiaan, pelajar harus dapat menganalisis nilai kemanusiaan yang terdapat dalam masyarakat, iaitu yang terdapat dalam diri seseorang ataupun rakyat yang berada sama ada dalam teks Sulalatul Salatin ataupun teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, orang kata menganalisis ini maksud dia kita kena kupas ataupun huraikan tentang nilai kemanusiaan tersebut. Okey, jadi di sini kalau pelajar lihat nilai kemanusiaan, kalau kita nak membezakan dengan jati diri kerana mereka ni orang kata nilai-nilai ni merupakan sifat ataupun perwatakan yang ada pada watak-watak yang dalam teks tersebut. Okey, jadi maknanya orang kata sifat yang memang ada pada manusia. Okey, berani memang ada pada manusia, tapi dia ni orang kata tak mungkin ada pada semua orang, ada pada orang yang tertentu. Tapi nilai kemanusiaan ni kira nilai yang ada pada manusia, contoh dia macam kalau kita pelajar tengok rakan pelajar. Bila rakan tengok rakan pelajar, pelajar akan rasa simpati. Okey, simpati itu adalah nilai kemanusiaan. Kalau pelajar tengok rakan pelajar, pelajar rasa sayang. Okey, suka sebab apa? Rakan pelajar tu seorang yang baik hati. Jadi itu adalah nilai kemanusiaan yang ada pada pelajar dan rakan pelajar. Maknanya di sini nilai kemanusiaan ni merupakan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Orang kata dengan kata lain, nilai manusia kalau kita nak kenal iaitu nilai yang ada pada watak dan ada penerima dia. Maknanya kalau nilai kemanusiaan tu ada dalam diri watak tu dan watak tu akan memberikan nilai kemanusiaan yang ada pada dia pada orang lain. Contoh macam cerita Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Cik Puan Tipah, seorang yang penyayang. Macam mana kita kata Cik Puan Tipah ni seorang yang penyayang? Sayang dia ada penerima dia. Siapa? Suami dia iaitu Cik Muhammad ataupun anak-anak dia iaitu Rahim dan Ana. Okey, kalau untuk Rahim kita tengok sayangnya Cik Puan Tipah ni dia sering berutus surat dengan Rahim. Okey, sama ada berbincang perkara-perkara biasa ataupun berbincang tentang ayah Encik Muhammad. Okey, jadi dia sering berutus surat dan apabila Rahim dah balik, Cik Muhammad panggil masuk ke dalam office dia di rumah, Cik Puan Tipah ni berasa risau. Okey, dia risau anak dia akan bergaduh dengan ayah tu. Sampailah satu saat tu dia terus buka pintu dan tengok kedua-duanya sedang tertawa. Baru dia berasa lega. Itu menunjukkan rasa sayang dia pada Rahim. Okey, sayang dia nilai kemanusiaan Cik Puan Tipah dan penerima dia adalah Rahim. Okey, untuk nilai-nilai kemanusiaan yang selalu ada dalam Sulalatul Salatin dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur seperti yang pelajar lihat pada slide. Okey, contoh dia mengambil berat, penyayang, merendah diri, sanggup berkorban, bertolak ansur, bekerjasama, prihatin dan sebagainya. Jadi di sini kalau pelajar lihat dalam teks Sulalatul Salatin banyak menyatakan tentang raja ataupun pembesar. Untuk raja,
nilai jati diri dan nilai kemanusiaan dia hampir sama. Sebab apa? Dia tu seorang raja. Dan bila raja, dia ada nilai-nilai tu. Nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Okey, jadi di sini pelajar akan lihat untuk raja ni, nilai jati diri, nilai kemanusiaan dan nilai kepemimpinan dalam pembangunan negara lebih kurang sama. Okey, beza dia cara olahan ayat lah. Sebab apa? Ada yang untuk pembangunan insan, ada yang untuk pembangunan negara. Tapi nilai kemanusiaan untuk pembesar ataupun rakyat, dia akan nampak perbezaan. Okey, jadi pelajar boleh lihatlah. Kalau bertanggungjawab itu jati diri, di sini kita gunakan mengambil berat. Okey. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Sultan Alauddin Riayat Shah dalam teks Suratul Salatin digambarkan mempunyai nilai kemanusiaan. Sejauh manakah nilai kemanusiaan yang terdapat pada tokoh ini dapat dimanfaatkan oleh anda dalam kehidupan seharian? Jadi di sini pelajar nampak dah kehendak soalan. Dia nak nilai kemanusiaan yang ada pada siapa? Iaitu pada Sultan Alauddin Riayat Shah. Okay, dalam teks Suratul Salatin. Sejauh manakah? Jadi di sini dia nak tengok nilai itu. Sejauh mana nilai itu dapat dimanfaatkan oleh pelajar sendiri. Jadi di sini pelajar perlu bagi fakta nilai kemanusiaan yang ada pada Sultan Alauddin Riayat Shah. Okay, ayat perbincangan ataupun penjelasan sejauh manakah nilai itu dapat dimanfaatkan. Contoh peristiwa yang berkait dengan Sultan Alauddin dalam teks Suratul Salatin dan ayat kesan yang berkait dengan diri pelajar, iaitu pelajar perlu menggunakan kata kunci saya. Okey, yang boleh dimanfaatkan. Jadi di sini pelajar boleh tengok dalam nota muka surat 61 dan 64 untuk jawapan dia. Okey, dan dalam skema percubaan pun ada diberikan tentang nilai kemanusiaan ini. Okey, cara menjawab dia sama macam yang sebelum ni lah tentang jati diri itu. Pelajar boleh menggunakan kata kunci saya dalam semua huraian pelajar ataupun pelajar menggunakan kata kunci saya tersebut pada ayat kesan yang berkait kepada diri pelajar. Okey. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey, merendah diri. Ini adalah nilai kemanusiaan dan nilai merendah diri ini ada penerima dia. Kalau pelajar lihat di sini Sultan Alauddin mempunyai sifat merendah diri dengan pembesar-pembesar dia. Maknanya pembesar-pembesar dia tu adalah penerima. Okey, jadi di sini kita nampaklah. Dan kemudian ada ayat perbincangan di situ dan ayat kesan. Kalau pelajar lihat di sini, cara huraian dia ialah dia menggunakan kata kunci saya itu pada ayat kesan sahaja. Okey. Soalan yang kedua, kita boleh lihat di sini ialah nilai kemanusiaan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan insan. Okey, bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan watak Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir dalam teks Suratul Salatin. Okey, Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir ini merupakan tokoh orang kata bendahara ataupun pembesar ataupun bangsawan yang hebat. Sama hebat dengan Tun Perak. Jadi kalau pelajar tengok Tun Perak dan Tun Mutahir ini, nilai jati diri dia, nilai kemanusiaan dia, nilai kepemimpinan yang ada pada kedua-duanya lebih kurang sama. Sama juga macam Cik Muhammad dengan YB Yusof. Okey. Jadi kalau pelajar antara ingat-ingat lupa, pelajar boleh tengok di antara salah satu tokoh ni. Sebab apa? Nilai-nilai tu yang ada pada mereka ni dia lebih kurang sama. Okey. Kehendak soalan ialah nilai kemanusiaan yang ada pada watak Bendahara Tun Mutahir. Kena bagi ayat perbincangan, kena bagi ayat kepentingan sebab ada di situ memainkan peranan penting, bagi contoh peristiwa dan ayat kesan. Okey, sekarang kita akan tengok cara menjawab. Okey, di sini kita tengok nilai kemanusiaan yang ada pada Tun Mutahir, iaitu sabar. Okey, kalau Tun Perak pun dia ada sabar dia.
Okey, macam kita tengok sabar apabila anaknya dibunuh, dia masih tenang dan sabar. Kalau Tun Perak, kalau Tun Mutahir, sabar dia apabila dia dan keluarganya difitnah dan akan dihukum bunuh oleh Sultan Mahmud. Okey, jadi di situ kita akan gunakan contoh peristiwa tu untuk menerangkan tentang nilai tenang dan sabar yang ada pada Tun Mutahir. Dan kemudian kita kenalah bagi ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa dan ayat kesan. Okey, sekarang kita tengok soalan yang keempat iaitu huraikan nilai kemanusiaan dalam konteks pembangunan insan berdasarkan watak pembesar dalam teks Sulalatul Salatin Sejarah Melayu. Kalau pelajar lihat di sini, dia masih bertanyakan tentang nilai kemanusiaan, ayat huraian dan contoh peristiwa pada watak pembesar. Jadi nilai kemanusiaan pada watak pembesar ni kita boleh lihatlah pada Tun Perak, pada Tun Mutahir, pada Hang Tuah dan lain-lain lagi. Okey, jadi jangan bagi pada raja sudahlah sebab apa dia tanya pada pembesar. Dan ayat kesan. Ayat kesan pula dia bagi secara umum, jadi pelajar kena kaitkan dengan watak tersebut. Jadi di sini kita lihat contoh Tun Perak dengan Hang Tuah yang di bawah sekali itu prihatin terhadap Sultan Mahmud ketika baginda sedang gering ataupun cirit-birit waktu kecil. Jadi di sini kita nampak Hang Tuah ni mempunyai nilai prihatin ataupun nilai taat setia kerana sanggup menjaga Sultan Mahmud ketika baginda gering dan mereka inilah yang menyuap makanan, melindungi baginda daripada cuba dibunuh oleh nendanya sendiri. Okay, soalan yang seterusnya kita tengok iaitu watak-watak wanita dalam teks Sulalatul Salatin ada memperlihatkan nilai kemanusiaan. Huraikan nilai kemanusiaan yang terdapat pada watak-watak wanita dalam teks Sulalatul Salatin Sejarah Melayu yang membawa kepada pembangunan insan. Okey, masih lagi pada konsep yang sama dalam teks Sulalatul Salatin, tapi kali ini nilai manusia itu menjurus kepada watak-watak wanita yang ada. Maka pelajar perlu bagi lebih pada satu watak wanita tersebut. Di situ kalau sebelum ni, slide yang pertama sebelum ni, saya ada terangkan bahawa ada banyak watak-watak wanita yang ada dekat dalam teks Sulalatul Salatin, antaranya Wan Sri Beni, Wan Empuk Wan Malini, Tun Teja, Tun Kudu, Tun Sri Lanang, Tun Fatimah. Jadi di sini dia tidak menjuruskan pada Kota Melaka. Maka pelajar boleh guna watak-watak wanita yang ada daripada bab 1 hinggalah bab 15. Okey, kehendak soalan dalam skema pelajar boleh tengok cara menjawab iaitu pada muka surat 75. Okey, jadi di sini soalan dia nak nilai kemanusiaan pada wanita, ayat huraian, ayat contoh peristiwa dan ayat kesan. Tapi ayat kesan ni dibagi secara umum lah. Okey, jadi pelajar boleh kaitkan dengan watak tersebut. Sebab sekarang kita sedang menjawab pembangunan insan, maka ayat kesan menjurus kepada watak ataupun kata kunci saya. Lagi tepat supaya dapat pelajar boleh dapat satu markah. Okay, di sini kita tengok contoh macam mana kita nak jawab soalan tersebut. Okay, dia perlu ada fakta, perlu ada ayat huraian, perlu ada ayat contoh dan ayat kesan. Kalau pelajar nak bagi ayat perbincangan, tak ada masalah. Okay, kalau pelajar nak guna boleh, tak guna pun tak apa. Sebab apa? Dia lebih menekankan kepada 4 ayat yang tadilah. Jadi penyayang, kita dah tahu dah. Sifat ni mesti ada pada wanita. Jadi kita ambillah nilai kemanusiaan penyayang ni dan letakkan dahulu. Kalau dalam teks SBDKL pun penyayang ni memang akan ada dalam watak wanita seperti Cik Puan Tipah dan Mahani ataupun ibu kepada
Mahani. Okey. Jadi di sini pelajar letakkan ayat supaya dia sesuai dengan kehendak soalan. Contoh yang kedua, baik budi pekerti. Okey, kita tengok Tun Teja ni yang merupakan seorang yang baik budi pekerti sehingga dikenali oleh semua orang ataupun ramai yang tahu tentang Tun Teja dan inginkan Tun Teja, termasuklah Sultan Mahmud. Okey, ini yang seterusnya iaitu sanggup berkorban Tun Kudu. Kita letakkan pada Tun Kudu kerana telah diceraikan oleh Sultan Muzaffar untuk menyelesaikan masalah. Kalau sanggup berkorban juga kita guna untuk Sultan Muzaffar yang berkorban menceraikan isteri dia. Okey, dan akhir sekali pendamai. Okey, pendamai ni kita boleh tengok pada Tun Kudu juga. Sebab apa? Dia yang mendamaikan masalah yang timbul di antara pengikut Tun Perak dan Tun Ali. Okey, jadi di sini pelajar bagi ayat huraian, bagi ayat contoh peristiwa dan bagi ayat kesan yang menjurus kepada watak tersebut. Sebab apa? Dia tak cakap kata untuk pelajar ke, untuk diri anda ke. Jadi kalau dia kata macam tu baru guna kata kunci saya. Okey. Baik, sekarang kita lihat pada perbincangan yang seterusnya iaitu bincangkan nilai kemanusiaan berdasarkan watak wanita dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dalam konteks pembangunan insan. Kalau tadi kita lihat nilai kemanusiaan yang ada pada watak wanita dalam teks Sulalatus Salatin, sekarang kita akan lihat nilai kemanusiaan dalam watak wanita yang terdapat dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur seperti yang saya kata tadi. Wanita yang ada dalam Saudagar Besar Kuala Lumpur ni ramai juga, termasuklah orang gaji Cik Muhammad dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini ialah Cik Puan Tipah Mahani. Okay, kita boleh lihat lagi pada Gaya, kita boleh lihat pada Mary, kita boleh lihat pada Ibu Mahani, Sharifah Muinah kan. Jadi kan kita boleh lihat semua nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada mereka ni. Okay, jadi kalau pelajar nak lihat cara menjawab, pelajar boleh tengok pada nota muka surat 68 dan 67. Jadi di sini kehendak soalan kalau pelajar perhatikan, dia nak nilai kemanusiaan yang ada pada watak wanita. Okay, berdasarkan watak wanita dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, maka pelajar kena bagi lebih pada satu watak, dan kalau pelajar nak guna satu watak tu 2 kali tak ada masalah. Yang 3 tu kena bagi yang lain. Okey, dan kemudian kena sertakan ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa dan ayat kesan sama seperti tadi. Jadi kalau pelajar ambil orang kata fakta dia sama, ayat huraian dia boleh digunakan, ayat ulasan, ayat perbincangan, ayat kesan masih boleh digunakan, tapi contoh peristiwa sahaja berbeza. Kerana apa? Sebelum ni berdasarkan teks Sulalatus Salatin dan sekarang berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay, kita tengok macam mana nak jawab soalan tu nanti. Okay, sebab apa? Soalan 7 juga dia masih meminta watak Mahani dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okay, soalan ini dia nak nilai kemanusiaan yang ada pada Mahani sahaja. Jadi dia menjurus kepada watak tertentu, satu watak. Dan kemudian ayat kesan dia minta terapkan dalam kehidupan anda. Okey, jadi di sini pelajar perlu menggunakan kata kunci saya sekali lagi. Okey, ada 2 cara, sama ada pelajar meletakkan kata kunci saya tu dalam semua huraian pelajar ataupun pelajar meletakkan satu saja kata kunci saya itu, iaitu di dalam ayat kesan. Jadi kita tengok contoh menjawab. Yang ini boleh digunakan untuk kedua-dua soalan, iaitu soalan umum tentang wanita-wanita yang ada dekat dalam SPDKL ataupun pelajar nak bagi kepada watak Mahani sahaja. Okay, jadi di sini yang pertamanya ialah menghormati orang yang lebih tua. Kalau pelajar perlu ingat, kalau golongan muda di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, okay, watak itu mempunyai nilai menghormati orang tua. Okay, dalam Rahim ada, dalam Sudin ada, dalam Robert pun ada, Jahid pun ada, Mahani pun ada. Cuma peristiwanya saja yang akan berbeza. Okay.
Kita tengok ayat huraian. Okey, ada. Di sini kalau pelajar nak letakkan ayat kepentingan ke ayat perbincangan, boleh. Kalau soalan minta bincang, kita bincang. Kalau nak hurai, ayat hurai lah yang menjadi keutamaan. Dan kemudian kita bagi ayat contoh peristiwa yang ada watak dan perbuatan dia yang menunjukkan bahawa dia ni menghormati orang yang lebih tua. Kemudian kita bagi ayat kesan yang ada kait dengan saya. Okey, kalau dalam jawapan nota apa semua dia ikut kehendak soalan yang di dalam tu. Tapi bila datang soalan yang macam ni, kita kena ubah suai lah ikut kesesuaian. Kalau dia kata untuk pembangunan diri anda, maka kata kunci itu kena kepada diri pelajar sendiri. Kalau dia kata pembangunan insan secara umum, jadi pelajar akan bagi kepada watak tersebut. Baik, perbincangan soalan yang ke-8, kita akan lihat nilai kemanusiaan merupakan asas penting dalam pembangunan insan berdasarkan watak Encik Muhammad dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dan kemudian dia ada arah soalan iaitu bincangkan dalam konteks pembangunan diri anda. Di sini sekali lagi pelajar perlu menggunakan kata kunci saya. Okay, dan soalan ni pelajar boleh lihat dalam nota cara jawab dia pada muka surat 63 dan 73. Okey, Cik Muhammad ni pelajar dah tahu bila sebut saja Cik Muhammad, nilai kemanusiaan yang ada pada dia ialah kita boleh nampak nilai bersedekah. Okey, kita boleh nampak nilai prihatin terhadap penduduk kampung. Jadi yang itu yang kita ambil. Kita bukan ambil nilai jati diri Cik Muhammad seperti berwawasan, bijaksana, yang itu salah. Okey, dan kemudian di sini kita kena bagi 5 ayat sebab apa? Dia ada perkataan penting, kan? Dia ada perkataan bincangkan, contoh peristiwa dan ayat kesan yang berkait dengan diri pelajar ataupun kata kunci saya. Jadi kita tengok contoh macam mana nak jawab. Kalau dalam nota, saya dah bagi kepada pelajar ada 4 kolom di situ dan selalunya, dan kemudian pelajar boleh tengok ada fakta, ada ayat kepentingan dan ada ayat kesan dan contoh peristiwa. Jadi pelajar boleh ambil lah dan suaikan. Contoh di sini prihatin adalah fakta dia dan kemudian ayat kepentingan dapat meraih kepercayaan. Kemudian kita boleh tengok ayat contoh peristiwa di mana Cik Muhammad prihatin terhadap penduduk kampung dan kemudian ayat perbincangan. Dan kemudian pelajar hanya perlu tambah ayat kesan iaitu kesan kepada diri pelajar sendiri. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan nombor 9 iaitu nilai kemanusiaan yang merupakan asas penting dalam pembangunan insan. Okey, di sini kita akan lihat pada watak Rahim pula iaitu anak kepada Encik Muhammad tapi masih dalam novel yang sama iaitu Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, dan pelajar perlu bincangkan pernyataan tersebut pada pembangunan diri anda sebagai generasi muda. Jadi masih dalam konteks yang sama iaitu pelajar perlu menulis ayat kesan dengan menggunakan kata kunci saya ataupun pelajar boleh menggunakan kata kunci saya dalam semua ayat huraian dan perbincangan pelajar. Jadi yang ini pelajar boleh lihat dalam nota iaitu muka surat 66. Nilai kemanusiaan yang ada pada Rahim, pelajar perlu bagi nilai kemanusiaan tersebut, ayat kepentingan, ayat perbincangan, contoh peristiwa dan ayat kesan kepada diri pelajar sebagai generasi muda dengan menggunakan kata kunci saya. Okey, jadi di sini pelajar boleh lihat dalam soalan ni kita dah bincangkan banyak iaitu kalau untuk teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, kita dah boleh ada, kalau dia cakap secara umum, pelajar boleh menggunakan watak wanita seperti Cik Puan Tipah, Mahani. Lepas tu watak-watak yang lain boleh ambil Cik Muhammad, boleh ambil Rahim. Dah ada 4 isi di situ. Okey, kalau dia tanya secara umum, dia tak berdasarkan watak-watak tertentu. Tapi kalau dia kata nilai kemanusiaan ni, kalau dia nak nilai kemanusiaan pada generasi muda, di sini kita dah ada 2 orang iaitu Rahim dengan Mahani, nilai kemanusiaan mereka. Jadi pelajar dah boleh guna yang tu. Sebab tu pelajar kena baca dalam nota tu dan ada setengah fakta untuk soalan yang berbeza boleh digunakan pakai untuk soalan yang lain. Okey, sekarang kita tengok Rahim. Rahim ni kalau kita dengar aja Rahim, dia ni seorang yang
merendah diri. Dan satu lagi saya dah katakan tadi, untuk semua generasi muda, mereka ada nilai menghormati orang tua. Okay, jadi di sini saya tunjuk contoh macam mana nak jawab menggunakan fakta merendah diri. Jadi pelajar huraikan, kalau pelajar nak masukkan kata kunci saya, tak ada masalah. Kalau pelajar nak huraikan seperti biasa pun boleh. Yang penting di sini pelajar perlu letakkan ayat fakta, ayat kepentingan, contoh peristiwa, ayat perbincangan dan akhir sekali kaitkan ayat kesan dengan kata kunci saya untuk orang kata generasi kini. Okey, jadi pelajar boleh baca dan tengoklah contoh macam mana di ayat ini diolah. Okey, yang seterusnya untuk akhir sekali saya cuma nak tunjukkan kepada pelajar perbandingan dan persamaan kehendak soalan. Contoh kalau kita guna nilai sanggup berkorban, sanggup berkorban ni boleh kita lihat pada jati diri, pada nilai kemanusiaan yang ada pada raja, iaitu siapa? Sultan Muzaffar Shah lah terutamanya. Ada lagi macam Sultan Alauddin, tapi Sultan Muzaffar Shah ni memang terkenal dengan nilai sanggup berkorban untuk pembangunan insan. Okay, kalau untuk perpaduan, kita boleh juga guna sanggup berkorban, nilai fakta ni sanggup berkorban dalam pembangunan masyarakat. Dan kalau untuk kepemimpinan dan nasionalisme, fakta sanggup berkorban ni ada juga, sama juga masih dalam Sultan Muzaffar Shah dalam pembangunan negara. Jadi, satu fakta ni dia boleh guna untuk ketiga-tiga bahagian, iaitu pembangunan insan, pembangunan masyarakat dan pembangunan negara. Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini macam mana cara nak hurai dia masih sama, cuma yang bezanya akan nampak pada ayat kesan, iaitu ayat kesan untuk pembangunan insan kita merujuk terus kepada raja tersebut, watak tersebut. Kalau untuk masyarakat kita cakapkan pada pemimpin-pemimpin. Okey, maknanya merujuk kepada raja-raja ataupun sultan-sultan yang ada dalam teks Sulalatus Salatin. Itu bermakna ramailah, merujuk kepada masyarakat. Dan akhir sekali kalau untuk pembangunan negara, pelajar boleh lihat kita merujuk kepada negara. Okay, menjadikan negara saya aman dan harmoni. Apabila ada negara, baru pelajar akan dapat markah. Tapi kalau pelajar tulis, orang kata kesannya menjadikan saya dihormati, maka salah untuk pembangunan negara. Itu adalah perbezaan ayat kesan untuk setiap pembangunan. Okey. Baik, sekian dahulu untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi. Saya harap pelajar dapat memahami di antara perbezaan di antara jati diri dan nilai kemanusiaan. Dan kita akan sambung tentang ilmu supaya pelajar akan nampak ilmu, perbezaan ilmu dengan perbezaan pendidikan dalam pembangunan masyarakat nanti. Okey, sekian. Terima kasih.